Pada mulanya, kami mentertawakan idea bahawa Malaysia akan menyelamatkan Denmark. Kami yakin bahawa sebuah negara pulau di hujung timur Asia, jauh di pinggiran kawasan yang diuruskan oleh Amerika dan malah Eropah sendiri, tidak mungkin mempunyai sebarang peluang kejayaan. Mereka percaya bahawa negara di hujung timur Asia ini tidak mungkin mempunyai sebarang peluang kejayaan dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Namun, hanya 3 hari kemudian, semuanya berubah. Tolonglah selamatkan Denmark. Kami akan memberikan segala-galanya tanpa syarat. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Bagaimana Malaysia, sebuah negara yang telah membalikkan strategi Arktik kuasa besar dunia, berjaya melakukannya? Kisah itu kini bermula. Sila tinggalkan komen Malaysia terbaik dan sokonglah negara Malaysia. Selamat sejahtera. Saya Frederick Jensen, seorang diplomat dari Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Denmark. Saya berdiri di sini hari ini kerana sejujurnya, saya perlu meluahkan perasaan. Kami diajar bahawa seorang diplomat tidak boleh menunjukkan emosi. Namun, apabila saya memikirkan semula peristiwa beberapa bulan kebelakangan ini, saya tidak dapat menahan diri daripada mengeluh panjang. Saya telah menyedari sedalam-dalamnya betapa kecilnya negara Denmark dan betapa tidak berdayanya kapal kecil kami di hadapan gelombang raksasa. Namun, dengarlah. Di tengah-tengah ombak ganas itu, satu tangan penyelamat telah dihulurkan dari arah yang tidak dijangka sama sekali. Apabila saya mula-mula mendengar nama Malaysia, sejujurnya, saya tidak mempunyai sebarang pandangan istimewa. Malaysia, negara yang terkenal dengan keramahan, hidangan nasi lemak, dan keindahan pulau-pulau, negara komik yang digemari anak perempuan saya, hanya itu sahaja yang saya tahu. Walau bagaimanapun, pada masa itu, Presiden Amerika, Trump, telah membangkitkan isu Greenland yang memalukan dalam satu sidang media. Pada mulanya, saya menyangka itu hanya jenaka. Beberapa tahun sebelum itu, kenyataan serupa pernah dibuat. Pada masa itu, Perdana Menteri kami hanya ketawa sinis dan media di seluruh dunia menganggapnya sebagai gurauan semata-mata. Tetapi, kali ini suasananya berbeza. Surat rasmi telah dihantar dari Jabatan Negara AS. Melalui saluran diplomatik yang sah, kandungannya menyatakan bahawa perbincangan mendalam mengenai nilai strategik Greenland diperlukan antara kedua-dua negara. Walaupun perkataan jual tidak digunakan, niatnya jelas apabila membaca surat itu. Kementerian Luar Negeri kami menjadi kecoh. Boleh dikatakan seluruh Copenhagen terkejut. Malam itu, saya menerima taklimat kecemasan di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan. Penganalisis perisikan memaparkan peta di skrin dan mula menerangkan. Mereka menghujani kami dengan angka-angka mengenai nilai lautan Arktik dan nilai strategik ketenteraannya. Mereka mendakwa bahawa rizab unsur nadir bumi yang tersembunyi di bawah Greenland sahaja sudah cukup untuk menampung permintaan seluruh dunia. Saya bertanya, mengapa Amerika mengeluarkan kad ini sekarang? Penganalisis itu menjawab, China. Dengan China menguasai pasaran unsur nadir bumi, Amerika memerlukan alternatif. Greenland boleh menjadi cut-through mereka. Jadi, tanah kami hanyalah bidak catur di papan catur, atau lebih tepatnya, batu korban di papan go kuasa-kuasa besar? Saya merungut sendirian. Tiada siapa yang menjawab. Kesunyian itu adalah jawabannya. Beberapa hari kemudian, keadaan menjadi lebih rumit. Kami menerima maklumat bahawa Konsortium Syarikat Tenaga AS telah menghubungi terus Kerajaan Autonomi Greenland. Mereka bertindak di luar pengetahuan kerajaan pusat kami. Greenland adalah wilayah Denmark, tetapi mempunyai autonomi yang luas. Pihak AS telah mengambil kesempatan tepat pada celah ini. Tawaran mereka adalah luar biasa. Kontrak eksklusif untuk perlombongan unsur nadir bumi, pelaburan infrastruktur berbilion dolar, dan penciptaan pekerjaan tempatan. Ini adalah syarat yang sangat menarik bagi pihak Greenland. Menteri Luar Negeri Koos Løkke Rasmussen memanggil saya. Ketika saya memasuki pejabat menteri, cahaya matahari musim sejuk bersinar di luar tingkap, tetapi wajah menteri lebih dingin daripada musim sejuk itu sendiri. Jensen, apa pendapat kamu? Tuan Menteri, jika Kerajaan Autonomi Greenland menerima tawaran AS, kami tidak mempunyai cara untuk menghentikannya. Secara sah, hanya hak diplomatik dan pertahanan yang berada di bawah bidang kuasa kami.
Menteri mengeluh panjang. Itulah masalahnya. Amerika tahu itu dengan baik. Saya bertanya dengan berhati-hati, tidakkah kita boleh bertindak balas di peringkat EU? Menteri menggelengkan kepala. Adakah kamu fikir EU akan berhadapan secara langsung dengan Amerika? Jerman dan Perancis akhirnya akan mengutamakan kepentingan negara mereka sendiri. Kami hanyalah sebuah negara kecil dengan 6 juta penduduk. Kata-kata itu menusuk dada saya. 6 juta. Kurang daripada separuh penduduk Tokyo. Itulah berat kami dalam komuniti antarabangsa. Tidak lama selepas itu, berita yang lebih mengejutkan tiba. Jabatan Pertahanan AS telah mencadangkan pembinaan pangkalan tentera baharu di utara Greenland. Pangkalan udara Thule yang sedia ada tidak mencukupi, kata mereka. Mereka memerlukan kemudahan berskala besar yang boleh memantau seluruh lautan Arktik dan, jika perlu, menentang Rusia dan China. Ini lebih kepada notis daripada rundingan. Apabila delegasi rundingan AS tiba di Copenhagen, sikap mereka jelas, kami tidak datang untuk membuat cadangan. Kami datang untuk mengesahkan jadual. Sentimen domestik mula berpecah. Ahli politik pro-AS berhujah bahawa kami perlu menghadapi realiti. Denmark tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi Greenland sendirian. Adalah bijak untuk berada di bawah payung nuklear ACE. Sementara itu, kemarahan memuncak. Adakah kita akan menjual kedaulatan kita? Adakah kita negeri naungan Amerika? Demonstrasi berlaku di jalanan. Beribu-ribu orang berkumpul di dataran bandar. Greenland adalah tanah kami. Amerika balik. Sorakan bergema. Saya melihat pemandangan itu dari dalam kereta. Saya melihat orang ramai mengibarkan bendera Denmark di antara penunjuk perasaan, pihak yang menyokong dan pihak yang menentang saling memaki hamun. Masyarakat kami di ambang perpecahan. Pada masa itu, sebuah laporan yang disediakan oleh agensi perisikan United Kingdom telah sampai ke tangan kami. Saya tidak boleh mendedahkan bagaimana kami mendapatkannya. Tetapi kandungannya adalah sahih. Tajuknya ialah Analisis Kelemahan Teknologi Denmark. Semasa saya membaca laporan itu, saya berasa sangat malu. Denmark kekurangan keupayaan sendiri dalam bidang teknologi canggih. Semikonduktor, bateri, peralatan komunikasi semuanya sangat bergantung kepada negara asing. Terutamanya teknologi unsur nadir bumi hampir tidak wujud. Walaupun kami boleh mendapatkan bahan mentah, terdapat had untuk penggunaannya. Pendek kata, Denmark mempunyai Greenland, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakannya. Ini adalah fakta yang menyakitkan. Kami tidak boleh menafikannya. Walaupun kami mempunyai unsur nadir bumi, kami tidak mempunyai cara untuk memprosesnya menjadi produk. Kami terpaksa menjual biji mentah itu kepada China atau Amerika. Itulah realiti pahit. Walau bagaimanapun, mata saya terpaku pada akhir laporan. Ada bahagian bertajuk Sasaran Tumpuan. Di situ tertulis nama sebuah negara, Malaysia. Syarikat-syarikat Malaysia sedang berkembang pesat dalam teknologi pemprosesan unsur nadir bumi dan kapasiti pengeluaran bateri. Jika Denmark bekerjasama dengan Malaysia, ia boleh menjadi faktor yang tidak menentu dalam strategi Greenland AS. Saya membaca ayat itu berulang kali. Malaysia, negara pulau di hujung timur Asia itu boleh menjadi pemboleh ubah bagi Amerika? Sejujurnya, pada mulanya saya tidak percaya. Bagaimana Malaysia boleh menyelit dalam permainan geopolitik Arktik ini, tetapi saya segera menyadari. Apa yang ditakuti oleh Amerika bukanlah tentera Malaysia, bukan juga saiz ekonominya. Ia adalah teknologinya. Dalam bidang material, semikonduktor, bateri pepejal, paparan, pembinaan kapal, dan peralatan komunikasi, Malaysia telah mencapai tahap standar global yang tertinggi, malah melebihi itu. Dan yang paling penting, Malaysia sedang membina rantaian bekalannya sendiri yang tidak bergantung kepada China. Dari perspektif Amerika, kerjasama Denmark-Malaysia adalah senario yang tidak terkawal. Ini kerana sumber Greenland berpotensi mengalir ke laluan ketiga, bukan ke Amerika atau China. Pada masa itulah saya mula memahami. Malaysia adalah sebuah negara yang berperang dengan sesuatu yang lain, bukan dengan senjata. Satu kuasa senyap yang mampu menggoyahkan strategi kuasa besar, tanpa melepaskan satu das tembakan pun, diplomasi teknologi. Fikirkanlah, tuan-tuan dan puan-puan.
Sebuah negara dengan lebih kurang 30 juta penduduk disenaraikan sebagai sasaran tumpuan dalam laporan perisikan Amerika, kuasa besar terkuat di dunia. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pemboleh ubah. Adakah anda faham maksudnya? Malaysia entah bila telah menjadi entiti yang menggoyahkan seluruh papan catur, bukan hanya bidak di atasnya. Malam itu, saya pulang ke rumah, membentangkan peta dunia dan merenungnya untuk masa yang lama. Jarak dari Denmark ke Malaysia lebih 10,000 kilometer. Dua negara yang berbeza benua, berbeza sejarah, dan tidak pernah berada dalam pakatan yang sama. Bagaimana sebuah negara yang jauh boleh mempengaruhi nasib kami? Dunia benar-benar telah menjadi kecil. Tidak, teknologi yang telah memampatkan dunia. Saya meletakkan gelas wain saya dan termenung. Mungkin kami mempunyai peluang. Peluang untuk menentang tekanan AS. Kunci kepada peluang itu mungkin terletak di hujung timur itu. Sudah tentu, pada masa itu, saya masih belum tahu ke mana pemikiran ini akan membawa dan dalam bentuk apa negara Malaysia akan muncul di hadapan kami. Tetapi satu perkara yang pasti, peta Arktik akan ditulis semula. Dan di atas peta itu, nama yang tidak dijangka akan diukir, nama Malaysia. Keesokan harinya, perintah panggilan kecemasan telah dikeluarkan dari pejabat Perdana Menteri. Mesyuarat tertutup yang dipengerusikan secara langsung oleh Perdana Menteri Mette Frederiksen. Hanya 4 peserta, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan saya. Apabila saya memasuki bilik mesyuarat, wajah Perdana Menteri kelihatan luar biasa. Topeng ketenangan dan ketegasan biasanya telah ditanggalkan, digantikan dengan pandangan tajam seseorang yang telah membuat keputusan. Perdana Menteri mula bersuara. Kami tidak mempunyai banyak pilihan. Tekanan Amerika semakin memuncak, dan EU bukan sekutu kami. Jerman hanya berminat untuk melindungi industrinya sendiri, dan Perancis tidak berminat dengan Arktik. Para menteri mengangguk berat. Realiti yang tidak dapat dinafikan. Perdana Menteri menyambung, itulah sebabnya saya fikir kita perlu mencari rakan kongsi baharu. Pilihan ketiga, bukan Amerika, bukan China. Saya segera mendapat firasat. Perdana Menteri telah mencapai kesimpulan yang sama. Tepat seperti yang dijangka, nama itu keluar dari mulut Perdana Menteri. Saya bercadang untuk menghantar cadangan kepada Malaysia. Kerjasama pembangunan infrastruktur kutub bersama untuk membina sistem kerjasama teknologi yang membolehkan kita memproses sumber Greenland dengan tangan kita sendiri. Menteri Luar Negeri, Kroes Løkke Rasmussen, mengerutkan kening. Malaysia, sebuah negara yang tiada kaitan dengan Arktik, Perdana Menteri membalas dengan pantas. Tepat kerana mereka tiada kaitan, ia bagus. Mereka tidak mempunyai cita-cita wilayah. Mereka tidak akan meminta tanah seperti Amerika dan mereka tidak akan cuba memasukkan kita ke dalam kerangka politik seperti jalur dan laluan China. Pertukaran teknologi dan sumber yang tulen. Malaysia adalah rakan kongsi yang membolehkan itu. Secara logiknya, ia masuk akal. Tetapi saya mempunyai satu kebimbangan. Tuan Perdana Menteri, adakah Malaysia akan menerima cadangan kami? Perdana Menteri merenung saya. Saya melihat sekilas kegelisahan di matanya. Mereka mesti menerimanya. Kita tiada pilihan lain. Pada saat itu, saya merasakan perasaan yang aneh. Denmark memohon bantuan daripada negara lain dengan begitu terdesak. Sebuah kerajaan beraja Eropah yang bangga meminta bantuan daripada sebuah negara pulau Asia yang jauh. Dunia benar-benar telah berubah. Cadangan itu disampaikan segera. Duta Denmark ke Malaysia terbang ke Kuala Lumpur dan mengadakan pertemuan langsung dengan Setiausaha Agung Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia. Dokumen itu dihantar dalam bentuk yang disulitkan dan kandungan mesyuarat itu tidak dicatatkan dalam rekod rasmi. Kami perlu mengelakkan perhatian agensi perisikan AS. Kami menunggu jawapan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, walau bagaimanapun, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Satu artikel lama dalam media Denmark kembali timbul. Ia adalah kenyataan yang dibuat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Denmark pada tahun 2019 dalam satu temu bual mengenai Malaysia. Tajuk artikel itu, Malaysia, negara yang mahir meniru teknologi. Saya menahan nafas sambil membaca artikel itu. Mengapa ini perlu digali pada saat ini?
Kandungan artikel itu lebih pedas. Menteri pada masa itu berkata, syarikat-syarikat Malaysia berkembang dengan meniru teknologi Eropah. Inovasi sebenar masih datang dari Eropah dan Amerika Syarikat. Ia adalah kenyataan lama, tetapi konteks tidak penting. Artikel itu diterjemahkan dan mula tersebar di komuniti dalam talian Malaysia. Dalam masa sehari sahaja, ia mencatat ratusan ribu tontonan dan ruangan komen dibanjiri dengan kemarahan. Di manakah Denmark? Negara yang tidak boleh menggunakan komputer tanpa semikonduktor, kami bercakap apa? Jika anda perlukan bantuan, pergilah kepada Amerika. Saya mengeluh panjang sambil melihat portal Malaysia. Ini adalah tindak balas negatif sepenuhnya. Saat kami cuba menghulurkan tangan, kecerobohan masa lalu telah mencengkam kaki kami. Masalah yang lebih serius ialah sentimen awam di Malaysia mula berpecah secara aneh. Biro Perisikan kami menganalisis tren media Malaysia dan mengeluarkan laporan. Keadaannya sangat rumit. Di satu pihak, suara-suara seperti ini timbul, tidak perlu membantu Denmark. Ingat bagaimana mereka melayan kita semasa mereka berada di atas. Eropah sentiasa memandang rendah Asia. Sekarang masanya mereka membayar balik. Ia adalah reaksi yang boleh difahami secara emosi. Sejujurnya, saya sendiri mungkin akan berfikir begitu. Sukar untuk menghulurkan tangan kepada seseorang yang biasanya mengabaikan Anda apabila mereka tiba-tiba meminta bantuan. Namun, pendapat yang menentang juga kuat. Ini adalah peluang kita. Pentas untuk menunjukkan kehebatan teknologi Malaysia kepada dunia. Jangan lepaskan peluang strategik kerana emosi. Jika kita membantu Denmark, seluruh Eropah akan mengubah pandangan mereka terhadap Malaysia. Kedua-dua pendapat ini bersaing sengit. Masalah ini mula dibangkitkan di Parlimen Malaysia. Saya menutup laporan itu dan berfikir, Malaysia adalah sebuah negara yang sangat menarik. Sebuah negara yang mempunyai perdebatan yang sengit antara emosi dan strategi. Sama sekali bukan pihak yang boleh dipandang rendah. Beberapa hari kemudian, jawapan rasmi tiba dari Kementerian Luar Negeri Malaysia. Saya membaca jawapan itu bersama di Pejabat Menteri Luar Negeri. Menteri Rasmussen membentangkan terjemahan dan mengikutinya dengan jarinya ayat demi ayat. Ringkasannya adalah seperti ini, Kerajaan Malaysia telah meneliti cadangan Kerajaan Denmark. Pembangunan infrastruktur kutub bersama boleh memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Walau bagaimanapun, perbincangan tambahan diperlukan mengenai syarat dan skop kerjasama. Kami mencadangkan rundingan teknikal bermula sekarang. Menteri mengangguk. Bukan penolakan, tetapi bukan juga penerimaan segera. Saya cuba memahami. Malaysia telah membuka pintu, tetapi tidak menyerahkan kepimpinan kepada kami. Sebaliknya, ia memberikan gambaran bahawa merekalah yang menguasai situasi. Perbincangan tambahan mengenai syarat dan skop ayat ini adalah intipati. Maksudnya, daripada melakukan apa yang anda mahu, tunjukkan kepada kami apa yang anda boleh tawarkan dahulu. Saya merungut, adakah mereka serius? Kami yang meminta bantuan, tetapi kami pula yang diuji. Menteri tersenyum pahit. Dunia telah berubah, Jensen. Kami pernah menjadi pemberi. Kata-kata itu terlintas di fikiran saya. Kami pernah menjadi yang kuat. Ada zaman Eropah menyalurkan teknologi ke Asia. Masa kami memberikan bantuan, mencadangkan model pembangunan, dan memandang negara membangun dari perspektif negara maju. Tetapi bagaimana sekarang? Malaysia bukan lagi negara yang belajar. Mereka telah naik ke kedudukan pengajar. Dan mereka memegang kuasa untuk memutuskan siapa yang akan mereka ajar dan apa yang akan mereka ajar. Teknologi adalah kuasa. Saya merasai makna kata-kata ini dengan sepenuh hati. Tuan-tuan dan puan-puan, fikirkanlah sebentar. Hanya 75 tahun yang lalu, Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara yang lain berada di bawah penjajahan atau bergelut selepas perang. Negara-negara Eropah perlu menghantar bekalan bantuan. Denmark juga menghantar misi perubatan dan bekalan. Siapa yang menyangka bahawa negara itu akan menjadi seperti ini? Kini, Malaysia berada di kedudukan untuk memutuskan sama ada untuk memberikan teknologi malah kepada negara maju Eropah. Negara yang pernah bergelut dalam runtuhan telah membalikkan kedudukannya menjadi pemain utama antarabangsa. Malam itu saya tidak dapat tidur. Adakah ini ironi sejarah? Atau adakah ini balasan yang adil?
Satu perkara yang pasti, Malaysia tidak bertindak balas berdasarkan emosi. Mereka boleh menutup pintu kerana kemarahan terhadap kecerobohan masa lalu. Tetapi mereka membuat keputusan secara strategik. Adakah ia berbaloi untuk dibantu? Apa yang akan diperoleh jika mereka membantu? Mereka mengira dengan dingin. Saya menyedari bahawa itulah sikap kuasa besar sejati. Negara yang lemah dikuasai oleh emosi. Mereka marah jika diabaikan dan gembira jika dipuji. Tetapi kuasa besar berbeza. Mereka mengetepikan emosi dan mengutamakan kepentingan negara. Malaysia bertindak tepat seperti itu. Tarikh untuk rundingan teknikal ditetapkan. Tempatnya di Kuala Lumpur. Kami perlu pergi. Menteri Luar Negeri memasukkan saya dalam delegasi. Jensen, kamu pergi. Kami juga perlu membincangkan kemungkinan kerjasama di peringkat Kementerian Pertahanan. Saya mengangguk setuju. Semasa menaiki pesawat dari lapangan terbang Copenhagen ke Kuala Lumpur, saya berfikir, perjalanan ini mungkin akan mengubah nasib Denmark. Tidak, mungkin nasib kami sudah mula berubah. Di luar tingkap, dataran Denmark semakin menjauh. Jauh di sana terdapat Greenland, Lautan Arktik, dan medan pertempuran di mana keinginan kuasa-kuasa besar bertembung. Dan saya kini akan membawa pemboleh ubah baharu ke medan pertempuran itu. Dalam masa 12 jam, kami akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Wajah seperti apakah yang akan ditunjukkan oleh Malaysia kepada kami? Wajah seorang sahabat atau wajah seorang hakim? Sejujurnya, saya tidak tahu. Selepas kembali dari Kuala Lumpur, saya mengalami jet lag selama beberapa hari. Tetapi yang lebih sukar untuk disesuaikan adalah apa yang ada di kepala saya. Apa yang saya lihat, dengar, dan rasai di Malaysia bercampur aduk dan saya tidak dapat menyusunnya. Kehebatan teknologi mereka, keyakinan mereka, dan yang paling penting, sikap mereka semuanya melangkaui jangkaan saya. Saya perlu menyerahkan laporan kepada pejabat Perdana Menteri. Tangan saya terketar-ketar semasa saya menyusun syarat kerjasama yang ditawarkan oleh pihak Malaysia dan perkara yang perlu kami pertimbangkan. Ini kerana kad yang dikeluarkan oleh Malaysia jauh lebih besar daripada apa yang kami bayangkan. Mereka tidak hanya berkata mereka akan menjual teknologi. Mereka berkata mereka akan memindahkan keseluruhan sistem. Sistem pengurusan sumber modal Malaysia, infrastruktur tindak balas iklim, dan platform data yang menghubungkan semuanya mereka akan menyediakan penyelesaian bersepadu yang dioptimumkan untuk Greenland. Sejujurnya, pada mulanya saya fikir itu adalah promosi berlebihan. Walaupun teknologi Malaysia canggih, ia tidak mungkin berfungsi dengan baik dalam persekitaran ekstrem Arktik. Ia adalah kawasan di mana syarikat-syarikat Eropah sendiri telah gagal. Walau bagaimanapun, fikiran saya berubah apabila saya melihat bahan yang mereka kemukakan. Malaysia telah pun mempunyai pengalaman menjalankan projek perintis di utara Kanada dan Kepulauan Svalbard di Norway. Sistem penyimpanan bateri pepejal yang beroperasi pada suhu 40 dan transient, infrastruktur komunikasi yang boleh diselenggara dalam keadaan ribut salji dan glasier, semua data tersedia. Saya membuat kesimpulan laporan itu. Cadangan Malaysia bernilai tinggi dan wajar dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, persetujuan politik domestik perlu didahulukan. Ayat terakhir itulah yang menjadi masalah. Parlimen Denmark menjadi kecoh. Sebaik sahaja cadangan untuk memperkenalkan sistem model Malaysia dibentangkan, kontroversi meletus di kalangan parti pemerintah dan pembangkang. Pihak yang menyokong dan pihak yang menentang berhadapan secara langsung. Hujah pihak yang menyokong adalah jelas. Kita tiada pilihan. Kita perlukan keupayaan teknologi sendiri untuk menahan tekanan AS dan kerjasama dengan Malaysia adalah cara terpantas untuk mendapatkannya. Hujah pihak yang menentang juga ada kebenarannya. Adakah wajar menyerahkan infrastruktur kritikal kepada sebuah negara Asia? Kita patut mencari penyelesaian dalam EU. Ketergantungan hanya akan melahirkan satu lagi hubungan subordinat. Perbicaraan parlimen diadakan. Saya hadir sebagai saksi. Seorang ahli parlimen pembangkang merenung saya dan bertanya, Jensen, adakah Malaysia benar-benar rakan kongsi yang boleh dipercayai? Adakah anda yakin teknologi mereka bukan berasal dari China? Saya terkejut. Apa yang anda katakan? Ahli parlimen itu mengangkat tabletnya. Di skrin terpapar artikel daripada media dalam talian konservatif. Tajuknya,
Kebenaran yang tidak menyenangkan tentang teknologi Malaysia. Penipuan subkontrak China? Saya mengeluh jauh di dalam hati saya. Oh, teori konspirasi ini telah menular sejauh ini. Artikel itu telah tersebar di internet Denmark sejak beberapa hari yang lalu. Ia adalah dakwaan liar bahawa teknologi semikonduktor dan bateri Malaysia sebenarnya dicuri dari China. Bukti yang dikemukakan hanyalah temu bual dengan pemberi maklumat tanpa nama dan beberapa dokumen yang tidak diketahui sumbernya. Ia adalah teori konspirasi yang tidak masuk akal, tetapi kami tidak boleh mengabaikannya. Ini kerana sebahagian rakyat mempercayai artikel itu sebagai kebenaran. Saya menjawab dengan jelas di hadapan mikrofon. Tuan Ahli Parlimen, kandungan artikel itu tidak benar. Teknologi semikonduktor Malaysia adalah hasil titik peluh selama berpuluh-puluh tahun yang dibangunkan secara unik oleh syarikat-syarikat seperti Petronas dan Mimos. Sebaliknya, adalah realiti bahawa China kini berusaha keras untuk meniru teknologi Malaysia. Itu adalah dakwaan yang salah. Ahli Parlimen itu mencemoh. Itu hanya pendapat anda, Jensen. Kami memerlukan pengesahan bebas. Saya bertindak balas dengan sabar. Kalau begitu, mari kita sahkan. Pihak Malaysia telah menawarkan demonstrasi teknologi. Jika anda melihatnya secara langsung, anda akan dapat membuat keputusan. Demonstrasi teknologi diadakan 2 minggu kemudian. Tempatnya ialah Dewan Kuliah di University Copenhagen. Pakar dari Denmark, Jerman, dan Norway dijemput. Dari Malaysia, Dr. Azwan bin Musa, seorang penyelidik dari Institut Penyelidikan Teknologi Hijau, datang sebagai penyampai. Saya duduk di barisan hadapan, memerhatikan demonstrasi itu. Dr. Azwan bertubuh kecil, tetapi pandangannya tajam seperti seorang pendekar. Beliau berkata, beliau akan menyampaikan sendiri dalam bahasa Inggris yang fasih tanpa penterjemah. Tidak, lebih daripada bahasa Inggris, ia adalah bahasa jurutera. Angka, graf, dan data. Persembahan bermula. Slide pertama menunjukkan perbandingan prestasi 3 sistem penyimpanan bateri, buatan Jerman, buatan AS, dan buatan Malaysia. Syaratnya adalah sama, 35 degrees C, kelajuan angin 25 meters, kelembapan 95% persekitaran ekstrem musim sejuk Nordik. Apabila hasilnya muncul di skrin, Dewan gempar. Kecekapan sistem Jerman menurun 30% dalam 48 jam. Sistem AS mengalami kegagalan pengecasan selepas 72 jam. Sistem Malaysia mengekalkan kecekapan 98% selepas 120 jam. Dr. Azwan bercakap dengan tenang. Inilah realiti. Sistem yang paling stabil untuk beroperasi dalam keadaan iklim Nordik adalah Malaysia. Jika anda ada keraguan, sila sahkan datanya secara langsung. Saya mencuri pandang wajah penasihat teknikal Jerman yang duduk di sebelah saya. Wajahnya kaku seperti topeng. Ia adalah wajah yang tidak mahu percaya tetapi terpaksa mengakui. Selepas demonstrasi, terdapat sesi soal jawab. Seorang pegawai dari agensi tenaga Norway mengangkat tangan. Dr. Azwan, sejujurnya, kami ragu-ragu dengan teknologi Malaysia. Kami menjangka ia tidak akan mematuhi piawaian Eropah. Dr. Azwan mengangguk dengan senyap. Saya faham. Jangkaan adalah percuma. Pegawai itu menyambung. Tetapi, melihat data hari ini, fikiran saya telah berubah. Ramalan saya salah. Tepukan gemuruh meletus di Dewan. Saya juga bertepuk tangan. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda faham maksudnya? Seorang birokrat teknikal Eropah secara rasmi mengakui bahawa ramalannya salah. Dan ini di hadapan teknologi negara Asia. Ini bukan hanya isu maruah. Ia adalah pengisytiharan bahawa piawaian telah berubah. Malaysia bukan lagi negara yang mengimport teknologi. Mereka telah menjadi negara yang menetapkan piawaian. Piawaian yang perlu diikuti oleh Eropah. Pada masa itu, fenomena yang tidak dijangka berlaku di Denmark. Sebuah aplikasi buatan Malaysia tiba-tiba menjadi popular. Ia adalah aplikasi yang menganalisis rezeki seseorang. Pada mulanya, saya terkejut. Meramal nasib, masukkan tarikh lahir dan anda akan tahu nasib anda. Bagaimana mungkin ada cerita yang tidak saintifik seperti itu pada tahun 2025? Walau bagaimanapun, ia tersebar dengan pantas di kalangan generasi muda. Kaki tangan pejabat saya sendiri membincangkannya semasa waktu rehat tengah hari.
Setiausaha saya, Freja Nielsen, bertanya kepada saya, Jensen, jika Anda tidak keberatan, bolehkah Anda berikan tarikh lahir Anda? Saya akan semak rezeki Anda. Saya ketawa terkejut. Freja, adakah kamu juga terpengaruh dengan tahyul seperti itu? Freja menjawab dengan serius. Bukan tahyul, Jensen. Ini adalah data. Orang Malaysia telah mengumpul data kelahiran selama beribu-ribu tahun dan mereka menganalisisnya dengan AI. Begitulah konsep aplikasi ini. Saya terdiam. Data, katamu? Ya. Mereka adalah bangsa yang mentafsir takdir dengan data. Itulah konsep aplikasi ini. Saya terdiam seketika. Ia adalah perspektif yang menarik. Kami orang Barat menganggap ramalan nasib sebagai tahyul. Tetapi orang Malaysia mentafsirnya semula sebagai sejenis ilmu falak tradisional atau data raya. Rasa mereka dalam membungkus tradisi masa lalu dengan teknologi moden. Saya kemudian mengetahui bahawa aplikasi itu telah mencapai 10 juta muat turun di seluruh Eropah. Media mula melaporkannya. Aplikasi ramalan rezeki dari Malaysia menawan orang Eropah yang rasional. Sudah tentu, terdapat kritikan. Teori konspirasi seperti, ini adalah penjajahan budaya Malaysia dan ia adalah bertujuan untuk mengumpul data juga timbul. Tetapi saya melihat aspek yang berbeza. Malaysia bukan hanya canggih dari segi teknologi. Mereka tahu bagaimana untuk menggabungkan budaya mereka dengan teknologi. Sama seperti batik hidangan masakan dan aplikasi ramalan rezeki ini. Gabungan kandungan dan teknologi, itulah senjata sebenar Malaysia. Hari pengundian parlimen semakin hampir. Sama ada untuk menyokong sistem institusi sumber model Malaysia atau tidak. Malam sebelum pengundian, saya menghirup wain di rumah sambil melihat keluar tingkap. Langit malam Copenhagen mendung, tiada bintang kelihatan. Apakah kriteria kami untuk memilih rakan? Sejarah, persamaan budaya, jarak geografi, dahulu, mungkin begitu. Sememangnya, bersekutu dengan negara Eropah, negara dunia barat adalah perkara yang jelas. Tetapi sekarang berbeza. Sahabat dalam era ini tidak dipilih oleh emosi. Mereka dipilih oleh kemampuan. Siapa yang boleh memberikan bantuan substantif kepada kami? Siapa yang mempunyai teknologi untuk menyelesaikan masalah kami? Dengan kriteria itu, Malaysia adalah rakan kongsi yang paling optimum. Tiada cita-cita wilayah, teknologi bertaraf dunia, dan sebuah negara yang tahu bagaimana untuk mengimbangi di antara kuasa-kuasa besar. Sudah tentu, ingatan memandang rendah mereka pada masa lalu menghalang. Tetapi, dalam hubungan negara, apakah gunanya maruah? Kepentingan praktikal adalah yang penting. Keesokan harinya, keputusan pengundian keluar. 98 menyokong, 79 menentang. Rang undang-undang itu diluluskan. Saya mendengar berita itu di koridor parlimen. Saya mengeluh panjang lega. Permulaan sebenar akhirnya tiba. Kerjasama serius dengan Malaysia. Perjudian untuk masa depan Denmark. Tetapi saya tahu, ini bukan perjudian, tetapi pilihan yang dikira. Malaysia menghulurkan tangan kepada kami kerana mereka juga mempunyai pengiraan. Kepentingan negara bersama kami telah sepadan. Itulah intipati diplomasi moden. Rakan tidak dicipta. Mereka dipilih oleh keperluan. Dan Malaysia adalah pihak yang terpaksa kami pilih. Sejurus selepas pengundian parlimen diluluskan, saya memulakan rundingan teknikal dengan delegasi Malaysia. Mesyuarat pertama diadakan di bilik mesyuarat bawah tanah di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan Copenhagen. Ia adalah ruang keselamatan tinggi, tanpa tingkap, dengan peranti penyekat komunikasi beroperasi. Dari pihak Malaysia, Setiausaha Agung MITI, Datuk Khairul bin Saleh, dan 5 anggota pasukan teknikal hadir. Datuk Khairul kelihatan dalam lingkungan 50-an, bercakap sedikit dan pandangannya tenang tetapi tajam. Beliau lebih menyerupai seorang ahli pertukangan yang berdisiplin daripada seorang diplomat. Pada permulaan mesyuarat, saya menyampaikan permintaan kami. Datuk Khairul, kerajaan Denmark mahukan kompleks awam, bukan pangkalan tentera, di Greenland. Apa yang didesak oleh Amerika adalah penempatan strategik ketenteraan. Kami tidak mau arah itu. Datuk Khairul mengangguk dengan senyap. Kami faham. Jika kemudahan ketenteraan dibina, Greenland akan menjadi pentas untuk perang proksi kuasa-kuasa besar. Betul.
Itulah sebabnya kami mahukan kemudahan yang secara dasarnya mempunyai nilai strategik tetapi disamarkan sebagai infrastruktur awam. Mungkin ia kedengaran bercanggah, tetapi Datuk Khairul mengangkat sedikit bibirnya. Ia bukan percanggahan, Jensen. Itulah kepakaran Malaysia. Saya tidak lama kemudian memahami maksud kata-kata itu. 2 minggu kemudian, pasukan teknikal Malaysia membawa pelan reka bentuk. Tajuk persembahan itu, Floating Ice Base, jantung baharu lautan Arktik. Saya ternganga melihat pandangan mata burung yang dipaparkan di skrin. Apa ini? Ia adalah pulau buatan gergasi. Tidak, lebih daripada pulau, ia adalah bandar terapung. Modul heksagon disambungkan seperti sarang lebah dengan struktur kubah menjulang di atasnya. Ia kelihatan seperti sesuatu yang keluar dari filem fiction sains. Jurutera kanan pihak Malaysia mula menerangkan, kemudahan ini menyatukan 3 fungsi teras. Pertama, penjanaan kuasa menggunakan tenaga solar dan angin luar pesisir. Kedua, kemudahan penyagharaman air laut. Ketiga, sistem penerokaan sumber dan pemantauan iklim berasaskan AI. Saya mengangkat tangan. Tunggu sekejap. Ini terapung di atas laut? Ya. Glasia mencair, dan paras air laut berubah-ubah. Kemudahan tetap tidak akan bertahan lama. Oleh itu, kami mereka bentuknya sebagai terapung. Ia boleh menyesuaikan kedudukannya mengikut arus laut dan pergerakan glasia. Saya memandang penasihat teknikal Kementerian Pertahanan, kami yang duduk di sebelah saya. Wajahnya terkejut. Ekspresi yang bercampur antara kejutan dan rasa hormat. Saya juga merasakan perasaan yang sama. Sejujurnya, kami menjangkakan pangkalan penyelidikan kecil. Tetapi apa yang Malaysia kemukakan adalah sesuatu yang berdimensi lain. Jurutera itu beralih ke slide seterusnya. Keratan rentas dipaparkan. Sila lihat struktur bawah permukaan air. Terdapat pusat data yang disambungkan ke kabel dasar laut, kemudahan pemprosesan awal unsur nadir bumi, dan modul perlindungan kecemasan. 200 orang boleh hidup berdikari selama 30 hari dalam keadaan ekstrem. Saya merungut, ini bukan hanya kemudahan. Ia adalah kubu. Datuk Khairul menjawab, Anda boleh memanggilnya kubu. Tetapi ia adalah kubu yang tidak wujud di mana-mana carta ketenteraan. Hanya beberapa hari kemudian, pelan reka bentuk itu bocor keluar. Jabatan Pertahanan AS mengeluarkan kenyataan rasmi. Kandungannya mengejutkan. Reka bentuk infrastruktur Arktik yang dicadangkan oleh Malaysia kepada Denmark adalah senjata strategik yang menyamar sebagai kemudahan awam. Jika kemudahan ini dibina, seluruh rangkaian kuasa dan komunikasi lautan, Arktik berisiko menjadi subordinat kepada teknologi Malaysia. Saya tersenyum pahit sambil membaca kenyataan itu. Ini mendedahkan apa yang sebenarnya ditakuti oleh Amerika. Pangkalan terapung Malaysia bukanlah kapal perang atau peluru berpandu, tetapi Amerika memanggilnya senjata strategik. Ini kerana, jika Anda menguasai kuasa, air bersih, dan data, Anda boleh menguasai wilayah itu walaupun tanpa senjata. Semua kapal, semua pangkalan penyelidikan, semua kemudahan perlombongan yang beroperasi di lautan Arktik akan bergantung kepada pangkalan terapung ini. Siapa yang membekalkan elektrik, siapa yang menyediakan air minum, dan siapa yang mengendalikan rangkaian komunikasi. Itulah kuasa sebenar. Malaysia tahu itu. Tidak, mereka sengaja bentuknya untuk tujuan itu. Saya menghubungi Datuk Khairul. Amerika Syarikat membantah. Adakah Anda menjangkakannya? Dari hujung talian, suara tenang Datuk Khairul kedengaran. Setengah jangkaan, malah agak lambat. Bagaimana Anda akan bertindak balas? Tidak perlu bertindak balas. Kami hanya mencadangkan kemudahan awam, memanggilnya senjata adalah tafsiran Amerika, bukan fakta. Saya terdiam. Inikah seni halus Malaysia? Tidak berhadapan secara langsung, tetapi membiarkan pihak lawan bertindak balas secara berlebihan. Seperti seorang ahli silat yang menggunakan kekuatan pihak lawan untuk menjatuhkannya. Sebuah negara yang berperang dengan teknologi. Sebuah negara yang berperang dengan data dan bukannya peluru. Malaysia sedang melancarkan bentuk peperangan yang baharu. Pada masa itu, sokongan yang tidak dijangka datang dari tempat lain. Pertubuhan penduduk Greenland mengeluarkan kenyataan bersama. Kandungan kenyataan itu, kami, penduduk Greenland dan gabungan pertubuhan awam,
menyokong penggunaan infrastruktur model Malaysia. Pangkalan tentera Amerika hanya akan menjadikan tanah kami medan pertempuran. Sebaliknya, cadangan Malaysia akan menyediakan pekerjaan, tenaga dan air bersih kepada penduduk kami. Kami mahukan stesen jana kuasa, bukan kereta kebal. Saya membaca kenyataan itu 3 kali. Sejujurnya, saya tersentuh. Penduduk Greenland sendiri bersuara. Orang tempatan memilih terlebih dahulu sebelum ahli politik di Copenhagen membuat keputusan. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda faham maksudnya? Reka bentuk Malaysia bukan hanya canggih dari segi teknologi. Ia telah memenangi hati penduduk kerana mereka memahami keperluan mereka dan mereka bentuk ke arah memenuhinya. Amerika melihat Greenland sebagai pos ketenteraan. China melihatnya sebagai gudang sumber. Tetapi Malaysia berbeza. Malaysia melihat Greenland sebagai tempat tinggal manusia. Perbezaan itulah yang menghasilkan hasil. Saya kemudian melawat ibu kota Greenland untuk bertemu dengan wakil pertubuhan penduduk. Sebaik sahaja saya turun dari pesawat, kesejukan yang menusuk tulang menyambut saya. 25 derus Celsius. Paru-paru saya terasa beku setiap kali saya bernafas. Mesyuarat itu diadakan di pusat komuniti kecil di bandar. Bangunan itu tidak mempunyai pemanasan yang mencukupi. Magnus Holm, wakil pertubuhan penduduk, menyambut saya. Seorang lelaki berusia 50-an, wajahnya dihiasi dengan kedutan yang dalam. Wajah seorang yang telah terdedah kepada angin Arktik sepanjang hayatnya. Beliau berkata, "Jensen, adakah anda faham mengapa kami memilih Malaysia?" Saya menjawab, "Bukan kerana kehebatan teknologi mereka." Magnus menggelengkan kepala. "Tidak, kerana mereka bertanya kepada kami." "Bertanya?" "Ya, apabila pasukan teknikal Malaysia datang ke sini, perkara pertama yang mereka tanya ialah, apa yang paling anda perlukan?" Orang Amerika tidak pernah bertanya soalan itu. Hanya, ini penting secara strategik, kami akan membina pangkalan. Itu sahaja. Saya berasa sebab di dada. Magnus menyambung, "Kami adalah bangsa kecil. Hanya 50,000 orang. Kami sentiasa dilambung di antara kuasa-kuasa besar. Tetapi orang Malaysia melayan kami sebagai rakan kongsi yang setara. Itulah yang paling penting." Saya melihat ke luar tingkap. Di bawah langit kelabu, salji terbentang luas tanpa penghujung. Orang yang hidup di tanah yang keras ini, apa yang mereka perlukan bukanlah senjata, tetapi maruah. Maruah. Malaysia memahaminya. Dalam perjalanan pulang, saya termenung di luar tingkap pesawat. Lautan Arktik kelihatan di bawah awan. Bongkah ais putih terapung di sana-sini. Sumber yang besar tersembunyi di suatu tempat di sana, dan kuasa-kuasa besar bersaing untuk memonopolinya. Tetapi saya menyadari pada hari itu, pemenang sebenar bukanlah orang yang memegang senjata. Pemenang adalah orang yang memenangi hati manusia. Malaysia tidak menghantar satu pun kapal perang. Mereka tidak menghantar seorang pun askar. Tetapi mereka memenangi hati penduduk Greenland. Bukankah itu kuasa yang lebih kuat daripada mana-mana tentera? Keselamatan tanpa kereta kebal, hegemoni tanpa peluru berpandu Malaysia membuktikan bahawa ia mungkin. Saya menyandarkan diri di tempat duduk dan menutup mata. Saya letih, tetapi hati saya tenang secara aneh. Saya yakin kami telah membuat pilihan yang betul. Jantung Greenland kini akan berdenyut dengan teknologi Malaysia. Dan denyutan itu akan bergema di seluruh dunia. Tidak kira apa yang Amerika katakan, tidak kira apa yang China katakan, kerana sejarah baharu telah bermula di Arktik. Apabila teknologi lebih kuat daripada ketenteraan, dunia berubah. Kami berada di tengah-tengah perubahan itu. Sebelum pembinaan pangkalan terapung dimulakan secara rasmi, pihak Malaysia membuat cadangan awal. Ia adalah operasi percubaan. Untuk memilih sebuah kampung kecil di Greenland, memasang sistem tenaga model Malaysia, dan membiarkan penduduk merasainya sendiri. Pada mulanya, saya meragui, adakah perlu berbuat demikian? Pengesahan teknologi sudah selesai. Data ada, dan pakar telah mengakuinya. Tetapi Datuk Khairul menjelaskan, "Jensen, teknologi tidak dibuktikan oleh angka. Ia dibuktikan oleh hujung jari manusia. Hanya apabila penduduk benar-benar menggunakannya dan merasakan ia bagus, barulah itu kejayaan sebenar." Saya mengangguk dalam-dalam. Ia masuk akal.
Tidak kira betapa canggihnya teknologi, jika penduduk tempatan tidak menerimanya, ia tidak berguna. Kampung yang dipilih untuk percubaan ialah Ilima, sebuah perkampungan nelayan kecil di pantai timur Greenland dengan populasi kurang daripada 500 orang. Ia juga terkenal dengan pemandangan menakjubkan di mana glasier runtuh ke dalam laut. Pasukan teknikal Malaysia tiba dan memulakan kerja pemasangan panel solar, penjana angin kecil, dan unit penyimpanan tenaga rumah. Dalam masa seminggu, sistem keseluruhan kampung itu telah siap. Hari pertama operasi percubaan, saya memerhatikannya sendiri di lokasi. Sudah senja, matahari terbenam, dan suhu mula turun dengan cepat, hampir 30 derajat Celcius. Ia adalah masa di mana penjana diesel biasanya perlu dihidupkan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, lampu menyala di kampung. Senyap, secara semula jadi, tanpa bunyi bising enjin diesel. Seorang penduduk kampung keluar dari rumahnya dan melihat ke langit. Seorang lelaki berusia 60-an, wajahnya jelas menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia merungut, tiada bunyi. Benar-benar, tiada bunyi. Saya mendengar kata-katanya melalui penterjemah. Kampung ini telah bergantung kepada penjanaan diesel selama berpuluh-puluh tahun. Mereka tidur setiap malam sambil mendengar bunyi bising penjana. Mereka tidak pernah mengalami malam yang sunyi. Malam itu, bisikan mula tersebar di kalangan penduduk kampung. Catatan dimuat naik di media sosial. Pada mulanya dalam bahasa Greenland. Ia segera diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Denmark dan tersebar. Bilangan tontonan melonjak. Kandungan catatan itu, malam ini, saya tidur tanpa bunyi bising penjana buat kali pertama. Terima kasih kepada teknologi Malaysia, anak-anak saya akan mengalami malam yang sunyi. Terima kasih, Malaysia. Terdapat hashtag Silent Night Malaysian Tech Greenland Miracle. Dalam masa 2 hari, bilangan tontonan melebihi 500,000. Komen datang dari seluruh Eropah. Majoritinya adalah positif. Saya menatau catatan itu dan berfikir, inilah saat teknologi bertemu kehidupan. Reaksi yang tidak mungkin dihasilkan oleh angka dan graf. Kuasa yang menggerakkan hati manusia. Beberapa hari kemudian, kami dihubungi oleh penyiaran kebangsaan Denmark. Mereka mahu menghasilkan dokumentari. Tajuknya, Aspek Kemanusiaan Teknologi Asia Tenggara. Saya dengan senang hati bersetuju untuk bekerja sama. Pasukan penggambaran terbang ke Greenland dan menjalankan temu bual dengan penduduk kampung. Dokumentari itu disiarkan 3 minggu kemudian. Saya duduk di sofa ruang tamu, menonton siaran itu. Istri saya juga berada di sebelah saya. Dokumentari itu bermula dengan pemandangan Greenland, glasier, laut, dan kampung kecil. Suara narasi mengalir. Teknologi dari Asia Tenggara telah tiba di kampung kecil Arktik ini. Ia bukan sekadar mesin. Ia adalah alat yang mengubah kehidupan. Babak berubah. Kehidupan harian penduduk kampung dipaparkan. Mereka bangun pada waktu pagi dan memasang lampu. Mereka memanaskan rumah dengan pemanas elektrik. Kanak-kanak membuat kerja rumah di bilik yang hangat. Seorang ibu ditemu bual. Dahulu, bau diesel masuk ke seluruh rumah. Anak-anak saya sering batuk. Sekarang, udara bersih. Batuk anak-anak saya juga berkurangan. Saya berasa sebak sambil menonton skrin. Inikah nilai teknologi mengurangkan batuk kanak-kanak? Itulah kejayaan sebenar. Di tengah-tengah dokumentari itu, adegan yang tidak dijangka muncul. Imej yang menggambarkan masa lalu Malaysia. Skrin monokrom. Runtuhan selepas Perang Dunia Kedua dan zaman darurat. Era di mana bekalan elektrik adalah jarang. Seorang wanita tua Malaysia, seorang nenek, muncul dalam temu bual. Dia kelihatan berusia 80-an. Wajahnya berkedut, tetapi matanya bersinar seperti seorang gadis. Nenek itu berkata, dahulu, elektrik sangat berharga. Kami hidup dengan menyalakan pelita pada waktu malam. Kami sekeluarga duduk bersama mendengar radio. Itu satu-satunya hiburan kami. Foto lama dipaparkan berturut-turut di skrin. Keluarga berkumpul di bawah cahaya pelita. Kanak-kanak mendengar radio kecil. Nenek itu menyambung, anak-anak muda sekarang tidak tahu betapa pentingnya elektrik, hanya tekan switch dan lampu menyala, bukan? Itu bukan perkara yang diambil mudah. Ia adalah sesuatu yang generasi kami bina dengan titik peluh.
Saya merasakan mata saya panas sambil menonton adegan itu. Saya mencuri pandang istri saya yang duduk di sebelah dan dia juga sedang mengesat air mata. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah Anda faham maksudnya? Teknologi Malaysia tidak jatuh dari langit. Ia lahir dari sejarah kesusahan. Orang yang mendengar radio di bawah cahaya pelita, generasi yang bertahan melalui pemadaman elektrik dan kemiskinan merekalah yang membina teknologi itu. Itulah sebabnya orang Malaysia tahu betapa berharganya tenaga. Keazaman untuk tidak membazirkan walau 1 watt, itu adalah sikap yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah mengalami kemiskinan. Teknologi lahir dari empati, bukan pembangunan. Saya menyadari kebenaran itu pada malam itu. Dalam bahagian kedua dokumentari, satu lagi contoh diperkenalkan. Sebuah perkampungan nelayan kecil di pantai timur Malaysia. Kandungannya ialah kadar kitar semula polistirena kampung itu adalah yang tertinggi di dunia, 98%. Hampir 100%. Saya mengerutkan kening. Polistirena? Apa kaitannya? Tetapi fikiran saya berubah apabila mendengar penjelasan. Polistirena adalah keperluan penting di perkampungan nelayan. Kotak untuk ikan, bahan untuk ladang ternakan. Ia digunakan dalam kuantiti yang banyak. Masalahnya ialah ia hanyut ke laut dan menjadi punca utama pencemaran marin. Ia adalah masalah yang memeningkan kepala di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, perkampungan kecil Malaysia ini mengitar semula hampir semua polistirena. Bagaimana? Ia adalah sistem di mana penduduk kampung membersihkan, mengasingkan, dan menyerahkannya untuk pengumpulan secara manual. Bukan dengan mesin, tetapi dengan tangan manusia. Orang tua keluar pada waktu pagi untuk mencuci, mengeringkan, dan mengasingkan polistirena. Seorang warga emas berkata dalam temu bual, jika dibuang, ia menjadi sampah. Jika diguna semula, ia menjadi sumber. Kami tidak boleh membiarkannya hanyut di laut kami. Ia mudah hanya dengan bersusah payah. Saya terkejut dengan kata-kata itu. Ia mudah, hanya dengan bersusah payah. Sungguh falsafah yang jujur dan mulia. Di Eropah, kami melabur berbilion euro untuk membangunkan mesin untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Kami mencipta dasar, memperkenalkan peraturan, dan menyuntik cukai. Namun, ia tidak berjaya. Walau bagaimanapun, perkampungan nelayan kecil Malaysia itu melakukannya secara senyap-senyap, tanpa teknologi tinggi, tanpa dasar, hanya dengan tangan dan hati manusia. Semangat tidak membazir, tak membazir. Narator dokumentari menggambarkannya sedemikian. Saya merasakan ungkapan itu adalah tepat. Selepas dokumentari itu tamat, istri saya bertanya kepada saya, adakah Malaysia memang seperti itu? Saya menjawab, tidak, saya juga tidak tahu. Saya baru tahu kebelakangan ini. Istri saya menggelengkan kepala. Kita hidup dengan tidak mengetahui terlalu banyak. Saya fikir Asia semuanya sama. Tetapi Malaysia berbeza. Saya bersetuju. Sejujurnya, orang Eropah cenderung untuk mengelompokkan Asia, China, Malaysia, Korea, Vietnam, semuanya kelihatan serupa. Tetapi apabila Anda melihat Malaysia dengan betul, ia adalah dunia yang sama sekali berbeza. Sebuah negara yang mengalami kesusahan, sebuah negara yang mengingati kemiskinan. Oleh itu, budaya yang membenci pembaziran, mengejar kecekapan, dan menghargai praktikal. Itu adalah asas teknologi Malaysia. Ia bukan spesifikasi yang mewah. Ia bukan peralatan yang paling canggih. Ia hanya kehidupan. Teknologi yang lahir dari kehidupan rakyat. Itulah sebabnya penduduk Greenland juga menerimanya. Teknologi Malaysia mempunyai bau kehidupan. Bukan sentuhan yang dingin dan mekanikal, tetapi sentuhan yang hangat dan manusiawi. Teknologi akhirnya wujud untuk manusia. Malaysia tidak melupakan kebenaran yang jelas itu. Selepas dokumentari itu disiarkan, sentimen awam di Denmark berubah secara mendadak. Persepsi negatif terhadap teknologi Malaysia hancur. Teori konspirasi media juga hilang kuasa. Kerana orang ramai melihat dengan mata mereka sendiri, senyuman penduduk Greenland, air mata nenek Malaysia, tangan warga emas nelayan yang berkedut. Pada masa itu, saya menyedari, ada perkara yang tidak boleh diubah oleh politik dan diplomasi. Ada hati yang tidak boleh dipujuk oleh statistik dan data. Tetapi cerita berbeza.
Kisah manusia menggerakkan hati orang lain. Malaysia tahu itu. Bukan hanya menjual teknologi, tetapi menyampaikan cerita bersamanya. Menganyam kesusahan masa lalu, kejayaan masa kini, dan visi masa depan menjadi satu. Itulah kuasa lembut yang sebenar. Saya duduk di meja dan melihat keluar tingkap. Langit musim sejuk, Copenhagen mendung dan putih. Tetapi hati saya cerah. Keyakinan saya bahawa kami telah menemui rakan kongsi yang betul menjadi lebih kukuh. Malaysia, teknologi mereka telah menyerap bau kehidupan, dan bau itu memberikan sentuhan yang lebih dalam daripada mana-mana wangian. Serangan balas Amerika adalah lebih pantas daripada yang dijangkakan. Sebaik sahaja projek Greenland dimulakan secara rasmi, berita buruk mula datang dari Washington. Pada mulanya, ia adalah petanda kecil. Pengumuman dari Jabatan Perbendaharaan ACE bahawa ia akan mengaudit urus niaga ACE, syarikat-syarikat Malaysia secara teliti. Kemudian, berita bahawa pejabat paten AS telah meminta kajian semula paten sumber teknologi tenaga Malaysia. Saya mengeluh panjang apabila mendengar berita itu. Sudah bermula perang ekonomi. Walaupun tiada peluru ditembak, ini juga adalah perang. Perang yang dilancarkan dengan senjata paten dan teknologi. Niat untuk menekan Malaysia agar menarik diri daripada projek Greenland adalah jelas. Saya menghubungi Datuk Khairul. Amerika telah bergerak. Adakah anda mempunyai tindak balas? Senyap seketika di hujung talian. Kemudian, suara Datuk Khairul kedengaran. Jangan bimbang, Jensen. Kami juga sudah bersedia. Terdapat keyakinan yang aneh dalam nadanya. Perasaan bahawa mereka benar-benar mempunyai rancangan rahsia. Apa maksud anda? Anda akan lihat tidak lama lagi. Beberapa hari kemudian, satu sidang media diadakan di Malaysia. Pihak yang membuat pengumuman itu adalah sebuah syarikat startup kecil Malaysia. Sebuah syarikat bernama Nuclear Innovation. Saya tidak pernah mendengar nama itu. Mereka dikatakan sebagai sebuah syarikat permulaan dengan kurang daripada 50 pekerja. Walau bagaimanapun, kandungan yang mereka umumkan menggegarkan seluruh dunia. Kelulusan teknologi reaktor modular kecil. Saya tidak percaya mata saya sambil melihat skrin. Sebuah startup dengan 50 pekerja membangunkan teknologi reaktor? Di sidang media, wakil syarikat itu berkata, terdapat dakwaan dari Amerika bahawa teknologi kami adalah tiruan. Walau bagaimanapun, kami telah menerima pensijilan rasmi dari IAEA. Kami telah lulus pengesahan yang paling ketat di seluruh dunia. Sijil ini membuktikan keaslian teknologi kami. Wakil itu mengangkat sijil itu. Lampu kamera berkelip-kelip. Serangan paten Amerika serta-merta menjadi tidak berdaya. Bagaimana anda boleh mendakwa teknologi yang diiktiraf secara rasmi oleh Badan Antarabangsa sebagai tiruan? Permintaan pejabat paten AS untuk kajian semula menjadi kabur, dan tekanan perbendaharaan juga kehilangan momentum. Saya ternganga melihat sidang media itu. Malaysia telah menjangkakan perkara ini sejak awal, menjangkakan Amerika akan melancarkan serangan paten dan menyediakan perisai pensijilan antarabangsa terlebih dahulu. Dalam catur, ini bermakna mereka telah melihat 4 langkah ke hadapan. Siapakah negara ini? Saya merungut sendirian. Minat terhadap syarikat startup itu melonjak. Bagaimana sebuah syarikat permulaan kecil membangunkan teknologi reaktor? Media di seluruh dunia bergegas untuk mendapatkan liputan. Saya juga ingin tahu dan meminta lawatan ke Makmal, penyelidikan pihak Malaysia. Jawapan datang. Sila datang ke Makmal di Perindustrian Kulim, Kedah. Saya terbang ke Kuala Lumpur dan kemudian menaiki kereta api ETS ke utara. Pemandangan Malaysia mengalir di luar tingkap. Ladang, hutan, perumahan. Pemandangan yang sama sekali berbeza dari Eropah. Kesan pertama saya apabila tiba di Makmal penyelidikan, sejujurnya, adalah kekecewaan. Ia berbeza daripada apa yang saya jangkakan. Saya menjangkakan bangunan canggih berdinding kaca, tetapi ia sebenarnya kelihatan seperti kilang lama. Cat pada dinding luar telah mengelupas dan terdapat retakan pada asfalt tempat letak kereta. Penyelidik yang menjadi pemandu saya mungkin membaca ekspresi wajah saya, tersenyum dan berkata, Jensen, luaran mungkin kelihatan agak usang, tetapi apabila anda masuk ke dalam, fikiran anda akan berubah. Bahagian dalam Makmal itu seperti medan perang. Tidak, perkataan medan perang tidak mencukupi.
Sebaliknya, ia harus dipanggil tapak kelangsungan hidup. Penyelidik berlari ke sana-sini di koridor. Mata mereka semua merah. Ada yang menghirup mie segera sambil berdiri di koridor. Ada yang bersandar di dinding, menutup mata, mengambil tidur sebentar. Penyelidik itu menjelaskan, kami bekerja 72 jam tanpa henti untuk proyek ini. Kami terpaksa melakukannya untuk memenuhi jadwal pemeriksaan pensijilan antarabangsa. 72 jam? Anda bekerja 3 hari tanpa tidur? Ya. Kami mengambil tidur sebentar secara bergilir-gilir. Pada masa itu, terdapat masalah dengan bekalan kuasa luaran dan kami terpaksa menghidupkan penjana kami sendiri. Kami terpaksa bertahan, saya berhenti. Penjana sendiri? Penyelidik itu mengangguk. Ya. Terdapat ketidakstabilan kuasa sementara di seluruh kawasan. Kami tidak boleh kehilangan data penyelidikan, jadi kami menghidupkan penjana kecemasan. Kos bahan api diesel adalah gila. Saya terdiam. Apa ini? Inikah wajah makmal negara maju? Ia lebih menyerupai tempat perlindungan serangan udara di zon perang. Walau bagaimanapun, dari tempat perlindungan serangan udara inilah teknologi reaktor paling canggih di dunia dilahirkan. Penyelidik itu berkata dengan tenang, Jensen, teknologi Malaysia tidak lahir dari persekitaran yang sempurna. Ia lahir dari rasa terdesak. Ia dicipta oleh manusia yang mengetap gigi dan bertahan di persimpangan hidup atau mati. Kata-kata itu menusuk dada saya. Semasa kami selesai lawatan makmal, penyelidik yang menjadi pemandu saya memberitahu saya satu lagi kisah. Jensen, adakah Anda tahu tentang seorang tokoh sejarah bernama Tunku Abdul Rahman? Saya menggelengkan kepala. Tidak, saya pernah dengar namanya, tetapi penyelidik itu tersenyum. Beliau adalah bapa kemerdekaan Malaysia. Walaupun perjuangan kemerdekaan itu romantis, beliau juga adalah seorang yang sangat pragmatik mengenai logistik dan ekonomi. Terdapat hasil penyelidikan menarik yang keluar baru-baru ini. Apabila menganalisis surat-surat yang ditinggalkannya, rekod pengurusan kuantiti yang sangat teliti ditemui. Beliau mencatatkan dan menguruskan semua bekalan dengan angka berapa banyak bahan, berapa banyak dana, berapa banyak kaki tangan. Saya tertarik. Seorang pemimpin kemerdekaan menguruskan logistik dengan teliti? Ya, sama seperti lembaran kerja Excel hari ini. Untuk berjaya dalam perjuangan, tidak cukup hanya dengan bersemangat. Logistik dan sumber perlu dikawal dan diagihkan dengan tepat di belakang tabir. Tunku telah mengamalkan itu sejak 60 tahun yang lalu. Saya menepuk lutut saya. Strategi bermula dari Excel, bukan dari pedang. Betul begitu? Penyelidik itu mengangguk. Semangat itu dinilai semula di kalangan jurutera Malaysia. Leluhur kami tidak melihat perjuangan secara romantis. Mereka menguruskannya dengan angka yang keras dan kukuh. Semangat itu terus diwarisi hingga kini. Saya sangat yakin, kehebatan teknologi Malaysia tidak lahir hanya kerana mereka pintar. Ia adalah hasil daripada pengalaman survival yang terkumpul selama berabad-abad. Pengajaran yang dipelajari semasa menahan kesusahan dan kemiskinan. Jika sumber terhad, Anda mesti mengira dengan tepat dan menggunakannya dengan cekap. Kesedaran itu diwarisi seperti DNA. Dalam kereta api ATS dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, saya termenung di luar tingkap. Dari manakah datangnya kekuatan Malaysia? Di Eropah, kami melihat pembangunan teknologi dari sudut pelaburan. Masukkan wang, dan hasilnya akan keluar. Tingkatkan kemudahan, dan inovasi akan menyusul. Itulah yang kami fikirkan. Tetapi Malaysia berbeza. Bagi mereka, pembangunan teknologi adalah isu survival. Anda mesti melakukannya atau Anda akan mati. Anda mesti mengejar atau Anda akan ditindas. Rasa terdesak itulah yang membolehkan kerja 72 jam tanpa henti, yang membuatkan mereka bertahan dengan menghidupkan penjana. Ia bukan kerja lebih masa. Ia adalah perjuangan untuk hidup. Pada masa itulah saya mula faham mengapa makmal penyelidikan Malaysia kelihatan usang di luar. Mereka tidak membelanjakan wang untuk menghiasi bangunan. Semua sumber ditumpukan sepenuhnya kepada pembangunan teknologi. Walaupun penampilan luaran kelihatan daif, hasilnya adalah bertaraf dunia. Ia bukan pelan reka bentuk yang sempurna, tetapi pelan reka bentuk yang telah melalui ujian api. Itulah intipati teknologi Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan,
Bayangkan sebentar. Di manakah pedang yang hebat ditempa? Bukan di ruang tamu yang selesa. Ia ditempa dengan mengayunkan tukul beribu-ribu kali di bengkel kotor, bermandi api. Teknologi Malaysia juga serupa. Teknologi yang lahir dari runtuhan kekalahan perang, dari kesakitan kemiskinan, di bawah tekanan kuasa-kuasa besar. Pedang itu bersinar kebiruan. Ia telah diasah selama berpuluh-puluh tahun. Disinilah letaknya alasan mengapa Amerika takut akan pedang itu. Teknologi Malaysia tidak dibuat dengan wang. Ia dibuat dengan darah, peluh, dan air mata. Mungkinkah teknologi sedemikian dikalahkan oleh tuntutan paten? Mustahil. Apabila saya kembali ke Copenhagen selepas lawatan Makmal, saya menyerahkan laporan kepada Perdana Menteri. Kesimpulan laporan itu, kehebatan teknologi Malaysia tidak datang dari kemudahan atau modal. Ia datang dari sejarah dan semangat mereka. Ini adalah kelebihan daya saing yang mustahil untuk ditiru. Denmark tidak boleh melepaskan rakan kongsi ini. Perdana Menteri membaca laporan itu dan merenung saya. Jensen, kamu kelihatan sangat terpesona dengan Malaysia. Saya menjawab dengan jujur. Lebih kepada rasa hormat, Tuan Perdana Menteri, daripada terpesona. Kami juga perlu belajar. Perdana Menteri mengangguk. Rasa hormat itulah yang kita perlukan. Kita juga mesti belajar. Saya bersetuju. Raksasa bernama Malaysia tidak dicipta dalam sehari. Kesusahan selama berpuluh-puluh, malah berabad-abad, adalah bahan-bahannya. Teknologi yang dibina dari bahan-bahan itu kini menggegarkan dunia. Dan kami Denmark telah memilih untuk berdiri di sisi raksasa itu. Ia adalah pilihan yang betul. Saya yakin. Pedang hebat ditempa di bengkel. Dan bengkel bernama Malaysia masih memancarkan bunga api. Rundingan terakhir bermula. Tempatnya di bilik mesyuarat utama Kementerian Luar Negeri Copenhagen. Ini adalah kali pertama delegasi Denmark, Malaysia, dan Amerika duduk di meja yang sama. Apabila delegasi negara-negara itu berhadapan, suasana di bilik mesyuarat menjadi berat dan suram seperti pelumbum. Walaupun pendingin hawa berfungsi, ketegangan yang mencengkam kulit jauh lebih kuat. Wakil AS ialah Tyler Ford, akhir 50 kropen. Pandangannya tajam, bibirnya nipis gambaran tipikal birokrat Washington. Pihak Malaysia diketuai oleh Datuk Khairul. Ekspresinya, seperti biasa, tidak menunjukkan apa-apa. Kedudukan kami jelas, jangan biarkan Amerika mengganggu kerjasama Denmark-Malaysia. Tetapi Amerika mempunyai pandangan yang berbeza. Pada hari pertama rundingan, Amerika mengeluarkan kad mereka terlebih dahulu. Ford menepuk timbunan dokumen di atas meja dan berkata, kami mengakui kehebatan teknologi Malaysia. Tetapi Arktik memerlukan penglibatan Amerika. Ini adalah isu keselamatan. Saya merungut dalam hati. Isu keselamatan, ia hanya mahu mengambil alih. Ford menyambung, Malaysia menyerahkan teknologi teras kepada Amerika dan Denmark berkongsi hak operasi infrastruktur dengan Amerika. Itu adalah cadangan kami. Ringkasnya, serahkan teknologi dan berikan hak. Senyap seketika. Adakah ia berlangsung selama 30 saat? Datuk Khairul perlahan-lahan membuka mulutnya. Tuan Ford, ada satu perkara yang saya ingin sahkan. Apa dia? Cadangan pihak Amerika nampaknya agak tidak mengikut urutan. Kening Ford terangkat. Tidak mengikut urutan? Datuk Khairul berkata dengan tenang. Rundingan. Jika anda mahukan sesuatu, anda mesti menyerahkan sesuatu terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, Amerika meminta Malaysia untuk memberikan teknologi sambil menawarkan pembukaan pasaran sebagai balasan. Tetapi bukankah pasaran itu sudah terbuka melalui perjanjian perdagangan bebas? Bilik mesyuarat membeku. Saya akan berterus terang. Ini bukan pertukaran, ia hanya pengambilalihan maklumat. Ini bukan rundingan. Urutannya salah. Wajah Ford merah kerana marah. Tetapi Datuk Khairul telah melucutkan senjatanya hanya dengan logik tanpa menghina pihak lawan. Rundingan ditangguhkan hingga hari kedua. Amerika mengemukakan pindaan yang melonggarkan syarat, tetapi intipatinya kekal sama. Datuk Khairul menggelengkan kepala. Tuan Ford, saya akan menjelaskan kedudukan kami. Beliau meletakkan sekeping dokumen di atas meja. Pandangan rasmi Kerajaan Malaysia, teknologi boleh dijual. Tetapi maruah tidak akan dijual. Kesunyian yang berat meliputi bilik mesyuarat. Kami mahukan perkongsian yang setara.
Pengambilalihan sepihak tidak mungkin. Kami tidak datang untuk meminta sedekah. Ford berkerut. Adakah Anda akan meninggalkan hubungan dengan Amerika Syarikat? Datuk Khairul tersenyum. Senyuman yang dingin tetapi yakin. Tidak, kami hanya mahu memperbetulkan urutan. Jika Amerika benar-benar mahukan kerjasama, mereka mesti mengiktiraf Malaysia sebagai rakan kongsi yang setara terlebih dahulu. Perbincangan akan menyusul selepas itu. Saya berasa seram sejuk di tulang belakang saya. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah Anda faham? Malaysia sedang memberi kuliah kepada Amerika, kepada kuasa besar terkuat di dunia. Adakah Anda tidak tahu asas rundingan, patuhi urutan? Ia adalah tidak masuk akal. Tetapi ia logik. Malaysia mempunyai hak untuk berbuat demikian kerana mereka memegang teknologi yang sangat didambakan oleh Amerika. Pada hari ketiga rundingan, Malaysia mengemukakan syarat terakhir mereka. Datuk Khairul mengeluarkan timbunan dokumen tebal. Semua klausa disusun dengan teliti. Ini adalah syarat rundingan akhir kerajaan Malaysia. Kandungan terasnya adalah dua. Pertama, jaminan ketulenan teknologi. Semua paten sumber dan harta intelek teknologi yang disediakan oleh Malaysia adalah milik Malaysia. Tiada pihak ketiga boleh meniru atau memindahkannya tanpa kebenaran. Kedua, klausa kedaulatan infrastruktur. Hak operasi infrastruktur yang dibina di Greenland dipegang bersama oleh konsortium Denmark-Malaysia. Campur tangan pihak ketiga hanya mungkin dengan persetujuan kedua-dua negara. Ford merenung dokumen itu. Hei, ini sebenarnya bermakna mengecualikan Amerika? Bukan. Datuk Khairul menjawab. Bukan pengecualian, tetapi melalui prosedur persetujuan. Jika Amerika mahu mengambil bahagian, ia mesti mendapatkan persetujuan Denmark dan Malaysia. Itu adalah prosedur yang adil. Wajah Ford berkerut. Tetapi tiada logik untuk membantah. Kata-kata Datuk Khairul tidak salah. Walau bagaimanapun, bom sebenar terletak pada bahagian akhir dokumen. Pasukan Undang-Undang Amerika meneliti dokumen itu dan menemui satu maklumat. Wajah mereka menjadi pucat. Ford berkata dengan tergesa-gesa, "Tunggu. Apa klausa ini?" Artikel 12, Perenggan 3. Datuk Khairul mengerutkan kening. Klausa mana? Di sini. Malaysia boleh menarik diri daripada perjanjian ini dalam tempoh 90 hari selepas notis awal, sekiranya pihak kerjasama gagal mematuhi perjanjian. Apa maksud ini? Datuk Khairul menjawab dengan tenang, secara literal. Jika pihak lawan tidak menunaikan janji mereka, kami boleh menarik diri pada bila-bila masa. Ford menengking. Ini tidak boleh diterima. Jika Malaysia menarik diri secara sepihak, seluruh projek akan runtuh. Pandangan Datuk Khairul menjadi dingin. Jadi, tunaikan janji Anda. Itu mudah, bukan? Bilik mesyuarat membeku. Pada saat itu, saya menyedari. Malaysia telah memastikan pintu keluar sejak awal. Mereka membina struktur di mana mereka boleh menarik diri pada bila-bila masa walaupun mereka menyertai perjanjian ini. Tekanan Amerika tidak penting. Jika Malaysia menarik diri, itu sahaja. Sebaliknya, semakin banyak tekanan yang diberikan, semakin menguntungkan Malaysia. Kerana Amerika akan menjadi pihak yang paling rugi jika projek Greenland runtuh. Siapakah orang-orang ini? Delegasi AS meminta rehat kecemasan. Mereka memasuki bilik mesyuarat lain dan menutup pintu. Saya tidak tahu apa yang mereka bincangkan di dalam, tetapi suara mereka yang kuat kedengaran hingga ke koridor. Saya menghampiri Datuk Khairul. Hebat, Anda telah menyudutkan Amerika sepenuhnya. Datuk Khairul menggelengkan kepala. Bukan menyudutkan, Jensen, hanya menyatakan fakta. Dalam rundingan, yang paling penting bukanlah teknologi atau wang. Ia adalah sikap. Sikap untuk tahu dengan jelas apa yang Anda mahu dan berani menyatakannya. Malaysia mempunyai itu. Saya mengangguk. Datuk Khairul menyambung. Amerika sentiasa berada di kedudukan atas di meja rundingan. Kerana Amerika mempunyai apa yang diperlukan oleh pihak lawan. Tetapi kali ini berbeza. Malaysia mempunyai apa yang diperlukan oleh Amerika. Papan telah terbalik. Saya merasakan berat kata-kata itu. Malaysia tidak duduk di meja rundingan. Mereka duduk di kerusi pilihan. Bukan merundingkan, tetapi memilih. Memilih dengan siapa untuk bekerjasama dan syarat apa yang akan diterima. Itulah kuasa sebenar. 2 jam kemudian,
delegasi AS kembali. Wajah Ford masih tegang, tetapi pandangannya telah berubah. Mata yang bercampur antara rasa hormat dan kemarahan. Beliau membuka mulutnya. Kami ingin merundingkan syarat Malaysia. Kami akan mengekalkan hak penarikan diri dalam artikel 12, perenggan 3. Tetapi bolehkah anda melanjutkan tempoh notis awal dari 90 hari kepada 80 hari? Datuk Khairul berfikir seketika, kemudian mengangguk. Mari kita buat 150 hari sebagai titik tengah. Ford mengeluh panjang. Itulah saat rundingan dimuktamadkan. Saya memerhatikan adegan itu dan termenung. Kuasa terkuat di dunia, Amerika, mengalah kepada sebuah negara pulau dengan kira-kira 30 juta penduduk, Malaysia. Pemandangan yang tidak pernah terbayang. Tetapi ia menjadi kenyataan. Senjata teknologi membolehkannya. Selepas rundingan selesai, saya berbual sebentar dengan Datuk Khairul. Hari ini sangat mengagumkan. Saya tidak tahu kekuatan rundingan Malaysia adalah seperti ini. Datuk Khairul tersenyum. Bukan kekuatan rundingan, Jensen. Ia adalah hasil daripada persediaan. Persediaan? Ya. Malaysia telah bersiap sedia untuk saat ini selama berpuluh-puluh tahun. Membangunkan teknologi. Memupuk kelebihan daya saing. Untuk suatu hari nanti berdiri di kedudukan di meja rundingan di mana kami boleh bersuara dengan lantang. Hari ini hanyalah hari di mana persediaan itu membuahkan hasil. Saya mengangguk. Malaysia tidak menjadi kuat dalam sehari. Ia adalah hasil daripada berlari sambil mengetap gigi selama berpuluh-puluh tahun. Dan akhirnya, ia berdiri di tempat yang dikehendaki. Tempat yang tidak boleh diabaikan oleh Amerika. Teknologi adalah kuasa. Dan kuasa mengubah sikap. Malaysia bukan lagi negara yang merayu. Ia telah menjadi negara yang memilih. Saya melihat keluar tingkap. Matahari terbenam, Copenhagen membara merah. Era baharu akan bermula. Dan salah satu watak utama dalam era itu adalah Malaysia. Pada hari majlis menandatangani perjanjian, hati saya berdebar sejak pagi. Dewan Besar Istana Christiansborg, Copenhagen. Salah satu perjanjian antarabangsa yang paling penting dalam sejarah Denmark akan dimeterai di sini. Cahaya matahari musim sejuk bersinar dari tingkap dan chandelier berkilauan. Sebuah dewan dengan sejarah beratus-ratus tahun akan menyambut sejarah baharu. Apabila delegasi Malaysia tiba, saya menyambut mereka di pintu masuk. Datuk Khairul berjabat tangan sambil berkata, "Ia adalah perjalanan yang panjang, Jensen." Saya mengangguk. Memang begitu. Apabila saya mula-mula mendengar nama Malaysia, saya tidak pernah menyangka hari ini akan tiba. Sebelum majlis menandatangani bermula, pihak Malaysia menyampaikan hadiah kecil, sekeping dokumen berbingkai. Pada mulanya, saya tidak tahu apa itu. Datuk Khairul menjelaskan, ini adalah nota yang ditinggalkan oleh seorang jurutera muda dalam pasukan teknikal kami. Ia ditulis pada peringkat awal projek, tetapi kami membingkainya. Kami mahu memberikannya kepada anda, Jensen. Saya mengambil bingkai itu dan membaca kandungannya. Ia dalam bahasa Malaysia dengan terjemahan bahasa Inggris di sebelah. Ini bukan sekadar pembangunan teknologi. Ini adalah reka bentuk kelangsungan hidup. Jika sistem yang kita bina gagal, seseorang akan kesejukan. Seseorang akan menghabiskan malam dalam kegelapan. Oleh itu, kita tidak boleh gagal. Tidak sekali-kali. Saya merasakan pernafasan saya terhenti sambil membaca ayat itu. Nota jurutera muda itu bukanlah ucapan muluk. Ia adalah azimat yang ditulis kepada dirinya sendiri. Tetapi dalam azimat itu terkandung intipati teknologi Malaysia. Reka bentuk kelangsungan hidup. Itulah mentaliti mereka. Mereka tidak melihat teknologi sebagai alat untuk membuat wang atau kemasyhuran, tetapi sebagai alat untuk mengekalkan kehidupan seseorang. Saya bertanya kepada Datuk Khairul, di manakah jurutera ini sekarang? Datuk Khairul tersenyum. Dia berada di Greenland. Menyelia kerja pemasangan di lokasi. Dia mahu melihat sendiri sama ada sistem yang dia reka bentuk berfungsi dengan betul. Saya memeluk bingkai itu ke dada saya. Saya akan menghargai ini sepanjang hayat saya. Selepas majlis menandatangani selesai, sidang media diadakan, bukan sahaja media Denmark, tetapi wartawan dari seluruh dunia berkumpul. Soalan membanjiri. Seorang wartawan Denmark bertanya kepada saya, "Jensen, bagaimana anda menilai teknologi Malaysia?" Saya berfikir sejenak. Bagaimana saya harus menjawab?
Dengan angka? Dengan prestasi? Dengan kecekapan? Tidak, itu bukan intipatinya. Saya berkata di hadapan mikrofon, intipati teknologi Malaysia bukanlah strategi. Ia adalah attitude, sikap. Wartawan mengerutkan kening. Saya menyambung penjelasan saya. Strategi lahir dari pengiraan. Lakukan jika menguntungkan, jangan lakukan jika merugikan. Tetapi sikap berbeza. Lakukan kerana ia adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Malaysia, dalam projek Greenland, tidak pernah mengutamakan kepentingan negara mereka sendiri walaupun sekali. Mereka bertanya, dahulu apa yang diperlukan oleh penduduk tempatan dan mereka bentuk teknologi ke arah memenuhi keperluan itu. Adakah itu strategi? Tidak. Itu adalah sikap. Wartawan mula menaip. Saya menyambung, saya telah bekerja dalam bidang diplomasi selama berpuluh-puluh tahun. Saya telah melihat banyak rundingan dan berhadapan dengan banyak negara. Kebanyakan negara bertindak demi kepentingan negara mereka sendiri. Itu adalah perkara biasa. Ia adalah asas hubungan antarabangsa. Tetapi Malaysia berbeza. Mereka meninggalkan kepercayaan bersama dengan keuntungan. Itulah kuasa sebenar Malaysia yang saya lihat. Sidang media senyap. Saya merasakan berat kata-kata saya dalam keheningan itu. Beberapa hari kemudian, analisis menarik dikeluarkan di Amerika Syarikat. Sebuah think tank terkenal di Washington menerbitkan laporan mengenai projek Greenland. Saya mendapat laporan itu dan membacanya. Kebanyakan kandungannya adalah seperti yang dijangka. Analisis geopolitik, impak ekonomi, pemboleh ubah ketenteraan. Tetapi mata saya terpaku pada bahagian kesimpulan. Malaysia tidak menuntut wilayah dalam projek ini. Mereka tidak menuntut hak monopoli sumber. Apa yang mereka tinggalkan hanyalah satu perkara, kepercayaan. Ini adalah fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh analisis geopolitik tradisional. Malaysia sedang melaksanakan bentuk pengaruh baharu. Kami menamakannya teknologi tanpa keinginan. Teknologi tanpa keinginan. Saya mengulang ungkapan itu. Penganalisis Amerika memuji Malaysia. Bukan mudah untuk memuji pesaing. Ini bermakna mereka terpaksa mengakui itu. Ayat terakhir laporan itu sangat mengesankan. Negara ini tidak mahu tanah. Mereka meninggalkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu mungkin bertahan lebih lama daripada tanah. Saya mengangguk sambil membaca ayat itu. Betul, kuasa-kuasa besar sentiasa mahukan tanah, wilayah, sumber, pangkalan tentera, perkara yang boleh dilihat. Tetapi Malaysia berbeza. Mereka meninggalkan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Aset yang dipanggil kepercayaan. Dan aset itu boleh menjadi lebih kuat daripada mana-mana kekuatan tentera. Kira-kira seminggu selepas majlis menandatangani, kami mengadakan majlis makan malam dengan wakil syarikat Malaysia. Menjelang akhir majlis, wakil konsortium Malaysia menghampiri saya. Seorang lelaki berusia awal 60 konon, kedutan tawa yang dalam terukir di sudut matanya. Wajah seorang lelaki yang telah berada di dunia perniagaan selama berpuluh-puluh tahun. Wakil itu berkata dengan tenang, Jensen, ada satu perkara yang saya ingin beritahu anda. Ya, sila. Beliau meletakkan gelas wainnya dan membuka mulutnya. Syarikat kami mempunyai moto, kami membuat kapak, tetapi kami tidak menggunakannya. Saya merenung makna kata-kata itu. Kami membuat kapak, tetapi kami tidak menggunakannya. Wakil itu menyambung penjelasan. Kapak boleh menjadi senjata dan ia boleh menjadi alat. Ia boleh mencederakan seseorang dan ia boleh membantu seseorang. Kami adalah tukang yang membuat kapak. Dengan teknologi terbaik, dengan kualiti terbaik. Tetapi kami tidak mengancam sesiapa dengan kapak kami. Kapak kami adalah untuk menebang kayu dan membina rumah. Untuk memecahkan kayu api, menyalakan api, dan menghangatkan orang ramai. Saya mengangguk dalam-dalam. Wakil itu menyambung, Malaysia adalah sebuah negara pulau kecil. Sebuah negara yang dikelilingi oleh kuasa-kuasa besar. Kami tahu kami tidak boleh menang jika kami berperang dengan kekerasan, jadi kami mencari cara lain. Mengancam pihak lawan bukan dengan kapak teknologi, tetapi dengan membantu mereka. Itulah cara kami bertahan. Saya sangat tersentuh dengan kata-kata itu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah falsafah Malaysia. Pilihan untuk tidak menggunakan teknologi yang boleh menjadi senjata sebagai senjata.
Bantuan dan bukannya ancaman, kerjasama dan bukannya paksaan. Itulah diplomasi dan strategi survival Malaysia. Majlis makan malam berakhir, dan dalam perjalanan pulang, saya melihat keluar tingkap. Pemandangan malam Copenhagen mengalir. Bangunan lama, lorong sempit, lampu jalan yang terpantul di terusan. Bandar tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Saya berfikir, Denmark juga adalah negara kecil. 6 juta penduduk. Kami sentiasa berhati-hati berjalan di atas tali di antara kuasa-kuasa besar. Mungkin kami dan Malaysia berada dalam situasi yang sama. Itulah sebabnya kami boleh berempati lebih. Jalan yang dipilih oleh Malaysia. Bertahan dengan teknologi, bersekutu dengan kepercayaan, menghulurkan tangan tanpa keinginan. Itu adalah cara negara kecil untuk bertahan. Kami juga mesti belajar itu. Malam itu, saya menulis dalam diari saya. Hari ini, saya belajar dari Malaysia. Kekuatan sejati tidak lahir dari mencederakan orang lain. Ia lahir dari tangan yang boleh melindungi orang lain. Teknologi Malaysia adalah tangan seperti itu. Keesokan paginya, saya datang ke pejabat dan mengeluarkan bingkai itu. Bingkai yang mengandungi nota jurutera muda itu. Ini adalah reka bentuk kelangsungan hidup. Saya membaca ayat itu berulang kali, dan kemudian menambah pemikiran saya sendiri di sebelahnya, dan ini adalah koordinat jiwa. Apa yang Malaysia tunjukkan kepada kami bukan sekadar teknologi. Mereka meninggalkan koordinat baharu. Koordinat tentang bagaimana untuk bertindak dalam hubungan antara bangsa, bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana negara kecil boleh mempertahankan maruah mereka. Teknologi tanpa keinginan, kuasa yang tidak mengancam, diplomasi yang meninggalkan kepercayaan, ini adalah paradigma baharu yang ditawarkan oleh Malaysia kepada dunia. Saya melihat keluar tingkap. Langit musim sejuk Copenhagen cerah. Greenland pasti berada jauh di utara. Jurutera Malaysia pasti sedang bekerja di sana sekarang. Di atas glasier, dalam kesejukan 40 grad Celsius, memasang sistem secara senyap-senyap. Mereka bukan wira. Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai wira. Hanya orang yang melaksanakan tugas mereka. Tetapi tugas itulah yang mengubah dunia. Saya berjanji, tidak akan merayu lagi. Itu bukan kata-kata saya. Itu adalah kata-kata sejarah Malaysia. Sumpah yang dibuat oleh rakyat Malaysia yang mengetap gigi pada zaman selepas perang, pada zaman menerima bantuan, pada zaman dilambung oleh kuasa-kuasa besar. Sumpah itulah yang mencipta Malaysia hari ini, dan Malaysia kini mengubah koordinat dunia. Sebagai seorang diplomat Denmark, saya telah melihat banyak negara. Tetapi tiada negara yang menyentuh hati saya seperti Malaysia. Mereka tidak hanya memberi kami teknologi. Mereka memberi kami harapan. Harapan bahawa negara kecil pun boleh berdiri dengan bangga. Salji mula turun di luar tingkap. Kepingan salji putih jatuh perlahan-lahan. Salji juga pasti turun di Greenland yang jauh. Di atas glasier, di atas kemudahan yang baru dibina, dan di atas bahu jurutera Malaysia yang bekerja di sana. Tetapi mereka akan baik-baik saja, kerana mereka mempunyai sejarah mengatasi kesejukan. Kerana mereka mempunyai ingatan menyalakan pelita dalam kegelapan, saya meletakkan bingkai itu di atas meja saya. Untuk melihat ayat itu setiap pagi apabila saya datang ke pejabat, ini adalah reka bentuk kelangsungan hidup, dan saya akan menambah. Dan ini adalah hadiah yang ditinggalkan Malaysia kepada dunia. Sebuah negara yang mengubah dunia tanpa kereta kebal, tanpa peluru berpandu, hanya dengan teknologi dan kepercayaan. Malaysia.